Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis. Seterusnya, tuan-tuan para jemaah yang mengikuti secara live tazkirah Ramadan pada tengah hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan saya mendoakan mudah-mudahan kita semua agar dipermudahkan segala-galanya urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya mendoakan juga moga-moga Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik jika dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya. Dan Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah masih lagi memilih kita pada tengah hari ini untuk kita. Kalau di bulan biasa ni kita keluar makan, akan tetapi bila bulan Ramadan ni kita makan secara rohani. Moga-moga apabila kita datang dengan kekosongan, maka balik dengan bawa balik bekalan, iaitu sedikit peringatan yang mana yang saya nak sampaikan pada tengah hari ini. Mudah-mudahan dengan peringatan yang saya sampaikan pada tengah hari ini dapat sekurang-kurangnya ada manfaat kita bersama di dunia dan juga di hari akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan bulan rahmat hanya berbaki satu hari saja lagi. Sedar tak sedar, ataupun suka ataupun duka kita ni, bila masuk fasa bulan rahmat, 10 malam pertama fasa rahmat ni akan berakhir. Bahkan dia tidak akan lagi datang kecuali pada tahun-tahun yang akan datang. Belum tentu lagi kita akan berjumpa di bulan ataupun di bulan Ramadan yang akan datang. Sebab itu saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bila masuk fasa bulan rahmat ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rahmat kepada kita ni yang seluas-luasnya. Sebab itu bila masuk bulan Ramadan, ada amalan-amalan penting yang kita perlu lakukan apabila kita ni berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Antara amalan ni bukan saya nak cakap hak yang saya tak buat. Apabila saya tak buat, saya tak berani nak sampaikan. Akan tetapi bila saya buat dan saya istiqamah dalam melaksanakan amalan tersebut, saya boleh sampaikan. Sebab apa? Bila kita sampaikan kepada orang amalan-amalan ni, kalau kita tak buat, maka tak guna. Jadi, saya nak bagi tahu apa yang saya buat dan juga apa yang saya istiqamah untuk buat amalan ni sepanjang bulan Ramadan. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mengikuti live pada tengah hari ini, saya difahamkan oleh pengurusi sebentar saja tadi, ada 3 Facebook serentak. Terutamanya ada Facebook daripada Prof Muhaya, daripada SSI, dan juga lagi satu saya tak pernah ingat. Tapi 3 Facebook ni secara live, moga-moga dapat memberi ataupun dapat mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama manfaatkan amalan-amalan sepanjang bulan Ramadan yang saya nak sampaikan pada tengah hari yang penuh dengan keberkatan ini. Antara amalan-amalan yang kita perlu
titik beratkan ataupun kita perlu buat di sepanjang bulan Ramadan adalah yang pertamanya, apabila masuk Ramadan, bila bulan rahmat ke, bulan pengampunan ke, ataupun bulan ataupun kata fasa pembebasan daripada api neraka, amalan pertama yang kita perlu buat adalah istiqamah dalam membaca Al-Quran. Istiqamah dalam membaca Al-Quran. Quran ni saya duk pesan di mana-mana tempat pun saya hanya bagi tahu benda yang sama. Kalau boleh Al-Quran ni terutamanya di bulan Ramadan Al-Mubarak, mesti kena baca Al-Quran sekurang-kurangnya 1 juzuk. Akan tetapi bulan Ramadan ni, kalau bulan biasa baca semuka setiap lepas solat. Akan tetapi bulan Ramadan ni lebih sikit. Sebab apa? Bulan Ramadan ni bulan istimewa. Allah nak beri keistimewaan kepada orang yang baca Al-Quran. Sehingga satu huruf, apabila kita membaca Al-Quran, Allah akan beri 30 ganjaran apabila kita membaca satu huruf. Bayangkan kalau kita baca 1 juzuk dalam bulan Ramadan dalam sesi tadarus Al-Quran. Kenapa saya suruh baca Al-Quran? Sebab Al-Quran ni bila kita singkap sejarah diturunkan pada bulan Ramadan. Iaitu pada 17 Ramadan setiap tahun. Al-Quran ini kau kata sebagai panduan, sebagai pedoman untuk apa? Untuk kita nak bawa Al-Quran ni dalam kehidupan sanubari kita pada hari ini. Jadi sebab itu kita ni mesti kena istiqamah dalam membaca Al-Quran. Saya, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, saya nak berkongsi satu kisah. Yang mana saya pada mulanya menghafal Al-Quran seusia umur 9 tahun. Hasil hafal Al-Quran ni. Saya hafal Al-Quran ni, seusia 8 tahun. Dan khatam Al-Quran 30 juzuk seusia 9 tahun. Tapi nak lengkapnya 10 tahun lah saya khatam Quran secara keseluruhan. Quran ni ada 114 surah dan juga ada 6,236 ayat. Ada yang kata, ada setengah-setengah pandangan mengatakan Al-Quran ini ada 6,666 ayat. Ambil kalkulat balik kira balik berapa ayat. Tapi nak bagi tahunya, saya hafal Quran saya seusia kecil lagi. Pada mulanya saya memang tak berminat langsung untuk nak menghafal Al-Quran. Akan tetapi atas dorongan, atas didikan yang diberikan oleh ibu dan juga ayah saya, alhamdulillah betapa manisnya apabila kita menghafal dan juga berpandukan kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak mengajak tuan-tuan dan puan, istiqamahlah baca Al-Quran, terutamanya di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak. Kenapa? Al-Quran ni banyak kisah tentang kehidupan kita. Antaranya apa dia? Wabil akhirati hum yuqinun. Dalam surah Al-Baqarah dia cerita tentang perihal orang-orang beriman. Tentang ciri-ciri orang beriman, dia mesti kena yakin 100% kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin selama ini kita kurang keyakinan kepada Allah. Contoh Allah nak bagi kita sesuatu, kita kurang yakin. Tapi Al-Quran cerita dia kena yakin terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kita nak baca surah Fatihah. Hari-hari kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau lah ya Allah kami sembah. Dan kepada engkau jualah ya Allah kami memohon pertolongan. Tapi kita pula bila kita minta pertolongan Allah, bila Allah tak beri, kita menduakan Tuhan. Kita minta juga pertolongan daripada makhluk-makhluk lain. Tapi nak bagi tahu kita kena yakin 100% terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita ni kena hafal Al-Quran. Istiqamah, bacalah Al-Quran. Kalau boleh kita ni dalam setahun ada 365 hari. Dalam setahun berapa kalikah kita
mengkhatam Al-Quran dalam setahun? Saya rasa statistik menunjukkan bahawasanya kebanyakan orang yang khatam Al-Quran terutamanya pada bulan Ramadan Al-Mubarak sahaja. Ini yang kata betapa kecilnya kita ni. Sebab tu kita kalau boleh sebulan sekali, kalau kita nak rasa baik, nak rasa kehidupan kita lapang daripada masalah, sebulan sekali mesti kena khatam sekurang-kurangnya satu Quran ataupun 30 juzuk, mengambil masa sebulan. Kalau tak mampu sebulan, 2 bulan. Kalau tak mampu 2 bulan, 3 bulan. Kalau tak mampu 3 bulan, 4 bulan. Sehinggalah 12 bulan. Kalau tak mampu juga, wallahu a'lam. Sebab itulah kalau boleh kena khatam Al-Quran sepanjang tahun, kita ada 12 bulan. Tapi Allah memperuntukkan spesialnya 1 bulan ni, kalau boleh kita mesti kena ada target, kena ada 2 kali sekurang-kurangnya khatam Quran sebulan di dalam bulan Ramadan. Macam mana cara nak buat? Antara cara kita nak buat, pagi kita baca macam biasa sebab kita ada kekangan bekerja dan sebagainya. Akan tetapi apabila di malam harinya, hidupkan bulan Ramadan pada malam harinya untuk kita membaca Al-Quran. Dan pada masa yang sama, kita tadabbur, kita berfikir tentang apa yang terkandung, tentang apa isi yang terkandung di dalam Al-Quran. Saya bagi tahu sikitlah, apakah keistimewaan Al-Quran ni yang kita duk baca sepanjang tahun ataupun kita duk baca seumur hidup. Antara kelebihan orang-orang yang membaca Al-Quran, antara kelebihan orang-orang yang mencintai Al-Quran, telah pun diberitahu menerusi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi kata apa? Iqra'ul Quran. Bacalah oleh kamu akan Al-Quran. Sesungguhnya fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Maka sesungguhnya Al-Quran itu dapat memberi syafaat kepada para sahabat ataupun sahabat-sahabat, kawan-kawan kita, jiran tetangga kita yang membaca dan juga mengamalkan Al-Quran. Maknanya istimewanya Al-Quran ini, Al-Quran dapat memberi syafaat kepada, terutamanya kepada 10 orang ahli keluarga yang menghafal ataupun yang membaca Al-Quran. Contohnya, katalah kita ni ada anak 10 orang. Kita hantar salah satu daripada 10 orang tu, 2 orang tahfiz. 2 orang jadi hafiz Quran. Maka di sinilah 2 orang inilah yang akan memberi syafaat kepada 20 orang ahli keluarga apabila dia membaca dan juga menghafal Al-Quran. Syaratnya, dia kena pasti baca, faham dan juga amalkan isi yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Itu istimewa, tuan-tuan. Allah nak bagi istimewanya bulan Ramadan ni. Tidak ada bulan-bulan yang lain. Tapi melainkan bulan Ramadan ni istimewanya Al-Quran. Yang nombor 2, pahala apabila ataupun ganjaran bila kita baca Al-Quran, 1 huruf dapat 30. Kalau kita baca 1 juzuk, subhanallah. Banyaknya ganjaran yang Allah Ta'ala nak beri kepada pembaca Al-Quran. Bayangkan lebih dahsyat daripada bonus yang kita dapat sebulan ataupun setahun sepanjang kita bekerja. Kalau kita tengok, hitunglah bonus kita setahun 365 hari, kita rasa baru dapat 4,000. Akan tetapi buat kerja dengan Allah tanpa ada bayaran apa-apa pun, 1 tahun Allah Ta'ala bagi bonus yang berlipat-lipat ganda. Sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar. Itu adalah kita punya diri sendiri. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Nombor 2, antara keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran ni diturunkan pada bulan Ramadan. Setiap 17 Al-Quran, setiap tahun dalam bulan Ramadan kita akan menyambut dalam satu peristiwa, iaitu nuzul Al-Quran, iaitu peristiwa nuzul Quran. Kita hanya sambut peristiwa nuzul Quran, akan tetapi tidak mendapat ibrah ataupun pengajaran daripada sambutan nuzul Quran. Kalau orang yang betul-betul rasa subhanallah tak
baca Quran ni satu kerugian, dia akan rasa menyesal hari itu. Sebab itulah bacalah Al-Quran, jangan tinggal. Kalau kita sekadar sambut nuzul Quran tapi tak mengambil ibrah, tak mengambil pengajaran, maka tidak ada gunanya. Sebab itu bacalah Al-Quran. Dan juga amallah, bawalah Al-Quran ni ke mana-mana. Supaya Al-Quran ni sesuai diamalkan di segala tempat dan juga zaman. Yang ketiga, keistimewaan Al-Quran ini apa dia? Keistimewaan Al-Quran ni apabila seseorang itu membaca Al-Quran, bahkan Al-Quran ini dapat memberi sinar cahaya ataupun nur di dalam kubur. Ketika mana apabila kita mati nanti, kubur kita ni akan berada dalam keadaan gelap, keadaan kelam. Akan tetapi apabila kita membaca kalamullah, iaitu Al-Quran, maka insya-Allah kubur kita akan bercahaya. Antara surah-surah yang kita perlu baca dan juga kita perlu amalkan adalah, antara surah-surahnya adalah surah Al-Mulk. Bila kita baca surah Al-Mulk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bagi garanti surah Al-Mulk ini supaya apabila kalian semua, termasuk diri saya, mengamalkan surah Al-Mulk ini, maka terlepaslah daripada siksaan azab kubur. Pada ketika mana kita mati, telah didatangi kepada kita ni dua orang malaikat, iaitu malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar ni dia menyoal, dia soal orang mati. Nakir memukul orang mati. Mereka ni kalau kita tengok, manusia seperti biasa, tu pun akan tapi mereka ni luar biasa. Apabila ditanya kepada kita beberapa soalan, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Wa ma imamuka, siapakah imam ataupun ikutan kamu? Sedangkan Al-Quran pun dalam panduan, dalam kehidupan seharian kita, kita tidak membaca Al-Quran. Bahkan lebih-lebih lagi, kita tidak beramal dengan Al-Quran. Bagaimana kita nak menjawab jawapan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala? Itulah amalan pertama yang saya nak beritahu di bulan Ramadan. Kita hendaklah membaca Al-Quran. Jangan sia-siakan bulan Ramadan. Jangan jadikan bulan Ramadan ni seumpama macam bulan biasa. Sebab bila datang Ramadan, dia akan pergi. Bila Ramadan ni tiba, pada masa yang sama, Ramadan ini walaupun nak ataupun tak nak, dia akan pergi meninggalkan kita satu ketika nanti, iaitu 30 hari. Lepas 3 Mei, Ramadan tinggallah kita. Sebab itu kalau boleh, gunakan kesempatan di bulan Ramadan ini untuk terus-menerus istiqamah dalam membaca Al-Quran dan mengamal dengan Al-Quran. Baik, amalan kedua. Apakah amalan yang perlu kita buat, yang patut kita lakukan pada bulan Ramadan? Sentiasa kalian semua, termasuklah diri saya sendiri, menganjurkan diri untuk berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana selawat ini, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, selawat ni nak beritahu, selawat ni adalah pemanis cara, pemanis kata, pemanis bicara kita. Sebab itulah setiap pagi ataupun setiap hari apabila kita nak memulakan satu-satu urusan, kita mestilah kod mana pun kena selawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah merakamkan di dalam Al-Quran yang nak bagi tahu kepada kita bahawasanya Allah dan para malaikat pun berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat pun berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Orang-orang beriman ni macam mana? Iaitu orang-orang yang beriman ni macam kita lah. Mana tahu kita doakan moga-moga kita ni pun termasuk di kalangan golongan orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam sejahtera ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dalam hadis, Nabi SAW ketika mana Nabi menaiki mimbar untuk membaca khutbah, Nabi nak langkah 1 step, 2 step, 3 step di atas mimbar. Setiap step itu ataupun setiap anak tangga mimbar yang Nabi naik itu, Nabi telah pun dikhabarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Nabi kata, Nabi telah pun dikhabarkan oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah." Nabi naik tangga pertama, malaikat Jibril kata, ramai di kalangan umatmu, ramai di kalangan orang-orang yang apabila datang bulan Ramadan, bahkan dia diberi kesempatan untuk masuk, untuk keberadaan di dalam bulan Ramadan. Akan tetapi bulan Ramadan ni tidak bermakna. Dia anggap macam bulan biasa je. Dia masuk bulan Ramadan, dia hanya tinggal lapar dan juga dahaga. Tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Tak istiqamah pun nak beramal. Tak pergi solat tarawih, tak tadarus, tak solat. Dia puasa je. Akan tetapi puasa itu adalah sia-sia. Maka Rasulullah kata, "Faqultu amin." Rasulullah kata, "Faqultu amin." Amin. Dan tak ada tangga kedua, apakah Nabi SAW kata? Nabi SAW telah pun dikhabarkan oleh malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? "Wahai Rasulullah, ada di kalangan umatmu, apabila disebut namamu, maka umatmu buat tak tahu je." Contoh kita sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mengucap sallallahu alaihi wasallam, dia buat tak tahu je. Maka mereka ini bahaya. Celakalah mereka ni apabila disebut namamu tidak pun mengucap sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mereka ini mengaku umatmu. Sedangkan mereka ni mengaku ni nabimu, tapi tak sebut, tak ucapkan nama, tak mengagung-agungkan pun Nabi SAW. Lalu Rasulullah kata, "Faqultu amin." Dan yang ketiga, apakah malaikat Jibril datang mengkhabarkan kepada Nabi SAW? Apabila seseorang itu ada kedua ibu dan juga ayahnya, dan mereka ni tidak berbakti, hanya ada ibu dan ayah, tetapi mereka tidak berbakti kepada mereka, mereka ini adalah orang yang paling jahat mereka ni. Itulah Nabi kata, "Faqultu amin." Maka di sini nak bagi tahu bahawasanya amalan bulan Ramadan ni hendaklah kita menganjurkan untuk kita berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan kita ni bulan Ramadan mesti, walau macam mana pun, kalau kita busy ke tak busy ke, mesti kita sentiasa beramal ataupun sentiasa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, insya-Allah. Dan amalan seterusnya pada bulan Ramadan, apa yang kita kena buat, apa yang kita kena istiqamah dalam melaksanakan amalan di bulan Ramadan, saya akan sharekan di episod yang akan datang. Saya rasa cukup sekadar itu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf di atas segala kekhilafan. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala lemah dan kurang datang daripada diri saya sendiri. Moga-moga dengan santapan rohani yang disampaikan oleh saya pada tengah hari ini dapat mengambil sedikit sebanyak mau'izah ataupun peringatan kita bersama. Sekian dulu. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وبلغنا ليلة القدر إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.